Selain daripada martabat 7 sendiri, saya akan sebut sekejap lagi tentang kesalahan-kesalahannya. Wahdatul wujud itu sendiri, daripada awal ini saya mau sebut bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan wahid, bukan satu wujud. Yang wahdatul wujud itu daripada perkataannya pun salah, iaitu dua wujud. Ini yang Ahlussunnah wal Jamaah, dua wujud. Kewujudan di alam ciptaan Allah SWT ini dua wujud, bukan wahdatul wujud, bukan satu wujud. Ini supaya kita semua dapat faham. Saya cuba pemudahkan. Kalau tak faham nanti tanya. Dua wujud, iaitu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khaliq, sebagai pencipta, jelas. Allah pencipta, khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala-galanya. Dan wujud kita, wujud alam ini, wujud adalah wujud kita dan alam ini yang terdiri daripada manusia, binatang, haiwan, binatang, tumbuhan, semuanya adalah makhluk. Adalah makhluk. Allah cipta. Allah cipta makhluk. Bukan satu wujud, tapi dua wujud. Itu nak jelas dulu, supaya kita tidak keliru. Inilah akidah yang sebenar Ahlussunnah wal Jamaah. Mestinya dua wujud, bukan satu wujud. Yang akidah martabat 7 ataupun yang membawa kepada wahdatul wujud ini, yang satu yang mengatakan bahawa, menyebut bahawa satu saja wujud ini, menyatakan bahawa semua yang ada yang kita nampak ini adalah Allah. Sehingga Muhammad itu pun Allah. Alam ini semuanya Allah, iaitu jelmaan Allah. Dia panggil tajalli Allah SWT. Allah bertajalli. Orang yang faham bahasa Arab jelas bahawa daripada Allah SWT tidak diketahui, sehingga dianya diketahui, nampak oleh manusia, maka dianya disebut bertajalli. Sehingga semua yang wujud ini adalah wujud yang satu, sebenarnya Allah. Ini adalah ajaran bagi yang telah nanti kita tengok bagaimana asal usul ajaran ini. Ajaran ini datang daripada ahli falsafah sebenarnya. Dia seorang ahli sunnah, sufi, falsafi. Ini saya punya pandangan saya. Sekarang saya rasa tidak ada masa lagi untuk kita mengambil kira pandangan yang satu lagi. Pandangan yang mengatakan bahawa Ibnu Arabi yang membawa wahdatul wujud yang pada kurun ke-6, itu 638 Hijrah. Dia hanya pada 638 Hijrah. Ibnu Arabi inilah yang membawa teori wahdatul wujud ini. Semua pun mengatakan bahawa Ibnu Arabi ini bermasalah. Kefahamannya bermasalah. Dia namanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia lah menyatakan bahawa Allah bertajalli. Allah menjelma. Allah menzahirkan diri dalam menjadi makhluk. Kerana Allah nak perkenalkan dirinya supaya dianya disembah. Itu adalah teorinya. Ibnu Arabi ini, ramai ulama menyatakan dianya sesat. Ramai ulama juga menyatakan bahawa dianya kafir. Kerana beberapa kata-katanya yang salah. Ada orang katalah, dianya terlalu alim orangnya. Kalau dengan saya ni mungkin macam ujung kuku dia lah. Jadi selalunya bila kita sebut kritik Ibnu Arabi, orang akan kata bahawa kamu itu siapa? Ujung kuku Ibnu Arabi pun tak capai. Tapi kita menyatakan bahawa Allah SWT meletakkan kebenaran itu pada Quran dan pada sunnah, pada kebenarannya mengikut Nabi SAW, mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukannya mengikut orang. Ibnu Arabi bermasalah sehingga walaupun dia tersangat alim orangnya, tetapi ilmunya bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan Nabi SAW. Kita tengok beberapa. Contohnya Ibnu Arabi ini menyebut mal kalbu wa mal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi itu melainkan Tuhan kita, melainkan Tuhan kita. Ibnu Arabi juga menyebut bahawa Fir'aun berada di iman yang tahap tinggi ketika dia menyatakan bahawa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ibnu Arabi kata dia beriman di tahap tinggi kerana Allah bertajalli ke dalam Fir'aun. Sehingga Fir'aun dia tahu bahawa dianya Tuhan. Sebab itu dia kata aku adalah Tuhan kamu yang tinggi. Sehingga ini semua bercanggah. Ahlussunnah wal Jamaah ramai yang mengkafirkan sebenarnya yang ialah kalau yang sufi memang dia tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, malah meletakkan Ibnu Arabi sebagai Syekhul Akbar. Kalau sudah disebut Syekhul Akbar, malah dia akbar, mungkin lebih besar daripada Imam Ghazali, Imam Junaid. Kadang-kadang nama Imam Ghazali dan Imam Junaid itu hanya menjadi kambing hitam saja. Yang sebenarnya yang diikuti ilmu wahdatul wujud ini adalah Ibnu Arabi. Ilmu Ibnu Arabi ini.
Jadi kemudian diikuti oleh muridnya bernama Abdul Karim Al-Jili dengan martabat 40. Buku Insan Kamil dan sebagainya, buku Abdul Karim Al-Jili. Dan sekarang yang ada dekat tangan saya ini, yang di orang Melayu membincangkan bukan martabat 40, bukan tingkatan 40, tetapi tingkatan 7. Sama saja. Sebenarnya kedua-dua ini sama. Yang martabat 7 ni yang ada dekat bersama saya sekarang adalah buku Hakikat Insan Ahmad Laksmana. Ahmad Laksmana ini dengan dia ahli tasawuf. Dia menyatakan bahawa martabat 7 ini yang membawa kepada wahdatul wujud yang sudah dihukum sesat, yang sudah difatwakan sesat oleh fatwa kebangsaan, oleh JAKIM dan sebagainya. Jadi inilah pendahuluan saya tentang ilmu martabat 7 ini.